Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat menyambut tahun kemerdekaan, bulan kemerdekaan kita pada bulan ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kerana kita dalam negara yang cukup makmur. Saya ingin kongsikan titah terbaru daripada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Inilah yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita sentiasa mendoakan supaya Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, Baginda dalam keadaan yang cukup sihat dan Baginda tetap menjadi payung negara Malaysia. Tapi sebelum itu, saya ingin perkenalkan satu produk nama dia Transofactor. Ini daripada For Life Research, Malaysia Sdn Bhd. Ini research company, immune system company. Okay, so ini adalah molekul terapi, boleh meningkatkan imun badan sampai 437 kali ganda. Sangat-sangat kuat, paling kuat di dunia setakat ini. Terbaik untuk meningkatkan imun badan. Bagi anda yang memang ada penyakit sedang berikhtiar, apa jenis sekalipun penyakit, ringkas kata, apa sekali jenis penyakit, anda boleh berikhtiar dengan ini. Anda boleh menghubungi saya dengan WhatsApp. Jangan SMS, WhatsApp atau call saya. Okey, saya akan berikan penjelasan. Ini semua telah dikaji oleh saintis, diterima oleh KKM, halal dan sebagainya. Okey, ini titah agung yang kita tunggu-tunggu. Inilah titah agung semasa pertemuan rasmi dengan Vladimir Putin. Okey, Malaysia menyifatkan Rusia sebagai rakan kongsi yang boleh dipercayai dan paling penting, titah yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim semasa pertemuan rasmi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin semalam. Hubungan diplomatik kita telah terjalin lebih 5 dekad yang diwujudkan secara rasmi pada April tahun 1967. Baginda bertitah, beta diingatkan bahawa Malaysia adalah antara negara ASEAN yang terawal yang telah menjalin hubungan dengan Moskow. Seperti pepatah Rusia, persahabatan lebih berharga daripada wang. Dengan semangat persahabatan ini, beta percaya yang akan terus membentuk hala tuju hubungan antara kedua-dua negara demi kepentingan rakyat. Titah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong di hadapan Vladimir Putin selepas majlis sambutan negara di Istana Kremlin di Moskow. Turut mengiringi Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong adalah Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang juga Menteri Pengiring, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Datuk Seri Amran Muhammad Zain dan Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Kai. Okey, Sultan Ibrahim kini sebenarnya sedang mengadakan lawatan rasmi pertama ke Rusia atas jemputan Putin yang berlangsung sehingga 10 Ogos ini. Lawatan negara pertama oleh Ketua Negara Malaysia ke Rusia itu selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menemui Putin pada 14 Mei lalu di Istana Kremlin di Moskow semasa kunjungan rasmi beliau ke negara itu. Okey, jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, inilah kehebatan Malaysia sekarang. Nah, pernah tak Muhyiddin jumpa Vladimir Putin? Pernah tak Mahathir jumpa Vladimir Putin? Saya masih ingat lagi rakaman ketika Vladimir Putin mencuba menguji kebijaksanaan, menguji hebat tak hebat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hui, memang sangat hebat. Saya fikir kalau orang lain yang kena tanya soalan itu memang bengong. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan tenang menjawab. Dengan sangat tenang menjawab dan itu sangat-sangat menggembirakan Vladimir Putin. Rusia bukan negara yang biasa-biasa. Rusia bukan negara yang kaleng-kaleng. Rusia adalah negara yang cukup berkuasa. Tapi sekarang semakin hebat, semakin bagus dengan Malaysia. Inilah yang kita mau. Kita menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara besar. Bukan hanya yang kecil, tapi yang juga cukup yang besar. Bayangkan negara Malaysia yang kecil ini, tapi menjadi hubungan diplomatik yang cukup kuat dengan negara besar. Maksud kata, kita berjaya menjadi negara besar. Oh, hebat. Kita berdoalah semoga satu hari nanti kemajuan negara Malaysia setaraf dengan negara-negara yang luar. Saya percaya kalau Malaysia terus
bergerak maju ke depan, rasuah dibenteras, semua pemimpin negara ada akal yang bagus, bukan tunggang menunggang, kita boleh maju. Tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya isu yang sekarang ini paling hot, mendapat perhatian. Setiap kali saya post, mesti beribu-ribu orang tonton. Satu isu yang cukup penting sebenarnya, dan rakyat mahu tahu kemana perginya 207 bilion ringgit Malaysia. 207 bilion ringgit Malaysia. Pertama sekali, bagi saya, rakyat berhak tahu perkara sebenar. Dan sekali lagi, kenapa PAS terus berdiam diri? Lepas jadi kerajaan, kenapa PAS tidak siasat kemana sebenarnya? Selepas Perikatan Nasional menjadi kerajaan, sepatutnya mereka betul-betul kaji semula di mana. Ya, bukan sekejap diorang dalam kerajaan, lama juga. Jadi sepatutnya mereka tahu, mereka siasat. Okey. Sebelum itu saya ingin kenalkan satu produk, nama dia Transfer Factor. Produk ini adalah produk saintis, boleh meningkatkan imun badan sehingga 473% atau 437% kekuatan imun badan, boleh menguatkan imun badan, boleh membina semula kebijaksanaan imun badan, melawan penyakit. Jadi yang menyembuhkan badan kita bukan transfer factor, bukan juga ubat, tetapi imun badan kita yang melawan penyakit secara semula jadi. Bagi anda yang memang ada masalah penyakit 3 serangkai, kencing manis, darah tinggi, gout, badan autoimun, kudis buta, psoriasis, saraf, telinga, mata, otak, apa sajalah yang sedang berusaha, yang sedang berikhtiar, boleh hubungi saya boleh memberikan penjelasan. Baik, kita teruskan dengan isu tentang 207 bilion. Saya fikir bekas Perdana Menteri seperti Mahathir, Najib Razak patut menjelaskan. Mereka ada tanggungjawab untuk menjelaskan ke mana atau betul atau tidak ada atau tidak wang tersebut. Sebab sekarang nampaknya sekali lagi muncul semula keinginan mahu tahu, keinginan mahu tahu betul atau tidak. Walaupun pada video saya, di belakang video saya itu saya ada sertakan juga dokumen-dokumen, laporan-laporan, penafian-penafian dan sebagainya. Tetapi kerana timbul semula keinginan, saya pikir Mahathir perlu tampil semula untuk memperjelaskan, ya. Dan juga PAS sepatutnya, kerana sudah berkawan dengan Mahathir, kerana dulu salah seorang daripada bos dalam PAS memperjuangkan hak ini, memperjuangkan isu ini. Tapi entah macam mana sekarang dah jadi senyap, seolah-olah tak ada pernah apa yang berlaku. Jadi mintalah supaya PAS tanya semula kepada Mahathir, atau tanya semula kepada Najib, atau tanya semula kepada kerajaan, betulkah benda ni ada? Itu saja yang kita mau tahu. Sebab itu saja yang rakyat mau tahu. Ramai orang yang PM saya, ramai orang yang WhatsApp saya, ramai orang yang tanya kepada saya tentang perkara ini. Jadi sebagai rakyat, kita ada hak untuk mau tahu kebenarannya. Jadi sebagai rakyat juga, perlulah menerima jawapan dengan tepat. Kalau itulah jawapan yang tepat, tak ada, maka tak adalah. Tapi yang penting dengan bukti-buktinya sekali. Ya, kita harap perkara ini dapat diselesaikan dengan baik. Kesian para pewaris-pewaris buruh paksa ni yang mungkin mengharapkan, sudah lama menanti, sehingga ada sudah yang sudah meninggal, ada sudah orang yang sudah pergi lebih dahulu, tapi belum ada kesempatan untuk menerima ini. Jadi kita berharap, apa pendapat anda, apa harapan anda kepada perkara ini, pada isu ini? Apa yang anda mau lihat? Adakah anda mau lihat sekali lagi PAS menyuarakan perkara ini? Takkanlah hanya turun, hanya tanya, hanya mau Anwar turun, ya, walaupun secara perundangan tak akan turun.
Takkanlah itu berhabis pula. Yang ini pun berhabis juga lah. Tanya saja, tanya saja. Saya harap rakyat Malaysia jangan sampai memfitnah, sakwa sangka yang buruk. Ya. Yang penting kita mau tahu saja kemana perginya ini. Oke? Sampai ramai orang sekarang ada persepsi buruk bahwa kononnya Mahathir lah yang tahu tentang wang ini. Sampai ramai orang yang kata dia ini sakau lah apalah. Tidak, bukan itu tujuan kita. Kita mau supaya nama Mahathir dibersihkan. Kalau Mahathir tak ada kena mengena, tak ada yalah, tak ada apa-apa terkait dengan perkara ini, buatlah kenyataan tak ada supaya dapat membersihkan nama. Itu saja. Tetapi haruslah datang dengan bukti yang kukuh, dengan dokumen yang kukuh, dengan surat menyurat kah, dengan apa-apa sajalah, ya. Itulah yang kita mau, bukan untuk menimbulkan sakwa sangka, fitnah memfitnah dan sebagainya. Tinggalkan komen Anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye.